Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dikasihi, hari ini pembelajaran Jawi kita bersambung lagi dan kita akan masuk kepada imbuhan apitan ke dan juga an. Imbuhan apitan ke dan an. Okey, baik. Sebelumnya anak-anak perlu tahu imbuhan ke dan an ini ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan. Yang pertama, huruf kaf dan nun sahaja di belakangnya. Yang kedua, huruf kaf, kemudian di hujungnya alif nun. Dan yang ketiga, huruf kaf, di hujungnya hamzah nun. Apa yang membezakan imbuhan yang belakang tu nun sahaja, alif nun, hamzah nun? Apa yang membezakan ketiga-tiga ni? Jawapannya mari kita lihat pada slide yang berikutnya. Okey, cuba lihat di sini. Imbuhan apitan ke dan an. Okay, tengok kotak yang pertama. Dia kata kata dasar berakhir huruf selain daripada alif dan waw. Okey, sifir dia apabila kata dasar berakhir dengan huruf konsonan. Huruf konsonan ialah huruf selain huruf vokal. Contoh dia bagi, tengok. Contoh dia bagi kepanasan. Tengok pada perkataan panas. Pa alif nun sin. Hujungnya ialah huruf sin. Jadi sifir yang disebut di sini kalau kata dasar berakhir selain. Bukan. Maksudnya bukan huruf alif, bukan huruf waw. Hujung dia panas, hujung dia huruf sin. Jadi apabila begitu, kita hendaklah tambah huruf nun sahaja. Huruf nun sahaja. Tidak perlu alif nun, tidak perlu hamzah nun. Sekiranya kata dasar berakhir selain alif dan waw. Okey, tengok contoh dia kepanasan. Yang kedua, kesibukan. Kaf, kesibuk. Sin, ya, ba, waw, qaf. Kata dasarnya berakhir dengan huruf apa? Huruf apa? Berakhir dengan huruf qaf. Sin, ya, ba, waw, qaf. Jadi huruf qaf adalah selain daripada alif waw. Jadi kita tambah nun sahaja. Kesibukan. Huruf nun sahaja. Tak perlu qaf alif nun. Tak perlu qaf hamzah nun. Tidak payah. Jadi yang kita tambah nun sahaja. Selepas perkataan sibuk, terus tambah huruf nun. Seterusnya, kekusutan. Kaf, waw, sin, waw, ta. Hujungnya adalah huruf ta. Jadi imbuhan di belakangnya cuma perlu tambah nun sahaja. Kekusutan. Okey, tengok keadaan yang kedua. Bila kita kena tambah alif nun di belakang. Tadi huruf nun saja. Yang kedua, tambah alif dan nun. Okey, tengok sifirnya. Dia kata kata dasar berakhir dengan huruf waw. Jadi imbuhan apitan tu, jika kata dasar dia berakhir dengan huruf waw, kita kena tambah alif nun. Tidak cukup dengan nun saja, kena tambah alif nun. Tengok contoh dia bagi
kelakuan. Laku, lam, alif, kaf, waw. Tengok berakhir dengan huruf waw. Kelakuan, yang ni an di belakangnya kena tambah alif nun. Kaf, lam, alif, kaf, waw, alif, nun. Disebabkan kata dasarnya berakhir dengan huruf waw, jadi imbuhan an di belakangnya kena tambah alif nun. Boleh faham anak-anak? Contoh yang kedua, kemahuan. Tengok kata dasar dia mahu. Mim, alif, ha, waw. Berakhir dengan huruf waw. Kata dasar berakhir dengan huruf waw, kita kena tambah alif nun. Kemahuan. Dan akhir sekali, kemampuan. Mampu, kata dasarnya mampu. Mim, mim, pa, waw. Kata dasarnya berakhir dengan huruf waw. Jadi apabila kata dasar berakhir dengan huruf waw, kena tambah alif nun. Kenapa kena tambah alif nun? Kalau hanya nun sahaja, dia akan jadi, kalau kelakuan, dia jadi kelakun. Dia tak jadi kelakuan, dia jadi kelakun. Jadi tidak tepat. Tidak tepat ejaan sedemikian. Yang tepatnya apabila berakhir dengan huruf waw, kena tambah alif nun. Jadilah kelakuan. Okey. Seterusnya, keadaan yang ketiga, imbuhan apitan ke dan an. An yang ini kita tambah hamzah nun. Kita tidak tambah alif nun. Kita tidak letak nun sahaja, tetapi ada hamzah. Hamzah nun. Macam mana? Dia kata, kata dasar yang berakhir dengan huruf alif. Kata dasar berakhir dengan huruf alif. Ada tambahan lagi sebenarnya ya. Satu lagi, selain pada kata dasar berakhir dengan huruf alif, ataupun hujungnya walaupun bukan huruf alif, tapi bunyi macam huruf alif pun kena tambah hamzah nun. Contoh apa? Kerajaan. Kata dasar dia raja. Ra, alif, jim. Tapi kenapa ra, alif, jim, kata dasar dia berakhir dengan huruf jim, kenapa ditambah juga hamzah nun? Kerana walaupun di situ huruf jim sahaja, tapi sebenarnya bunyi raja itu sendiri berakhir raja, bunyi dia macam huruf alif. Bunyi dia bunyi huruf alif, raja, walaupun kita eja ra, alif, jim, tapi bunyi akhir dia raja, bunyi dia bunyi alif, juga kita tambah hamzah nun. Okey, cuba kita lihat macam mana jadi kerajaan. Kaf, ra, alif, jim, alif. Apabila kita nak sambung dengan imbuhan apitan, kita kena tambah balik alif. Kalau nak eja raja saja, ra, alif, jim. Tetapi apabila kita nak jadikan dia imbuhan apitan, kita kena tambah semula alif tu. Kaf, ra, alif, jim, alif. Kena tambah alif. Kena tambah alif. Kemudian baru kita letak imbuhan hamzah nun. Kerajaan. Sama juga yang kedua, kenamaan. Kata dasar dia ialah nama. Kata dasarnya ialah nama, nun, alif, mim.
di sini walaupun kata dasar berakhir dengan huruf mim, tapi bunyi dia bunyi alif. Nama bunyi alif. Ya. Apabila bunyi alif, kita juga kena tambah hamzah nun. Ya, kena tambah hamzah nun. Cuba kita lihat macam mana jadi dia. Kaf ke, nun alif na, mim alif ma. Apabila kita jadikan dia imbuhan apitan, kita letakkan balik huruf alif. Walaupun masa nama, perkataan nama itu berseorangan, dia tidak ada alif. Tapi apabila bersambung dengan imbuhan, kita letakkan balik huruf alif di situ. Nama, nun alif na, mim alif ma. Barulah kita letak hamzah nun. Okey. Dan akhir sekali, kecederaan. Yang ni dari asal lagi sudah ada imbuhan cedera. Yang asal lagi sudah ada alif. Maaf. Cedera, ca, da, ra, alif. Yang ni confirm lah. Confirm kena tambah hamzah nun. Sebab apa? Sebab ada huruf alif. Ingat ya, yang nak tambah hamzah nun yang ada alif ataupun bunyi huruf alif. Dua keadaan. Jadi kecederaan kaf, ca, da, ra, alif, hamzah nun. Kecederaan. Okey, itu saja penerangan Ustaz berkenaan dengan imbuhan ke dan an. Ingat, ada 3 keadaan. Kaf dan nun sahaja, kaf dan alif nun, dan satu lagi kaf dan hamzah nun. Kena ingat, bila kita kena letak nun sahaja, bila kita kena letak alif nun, dan bila kita kena letak hamzah nun. Cuba ingat ya anak-anak sekalian. Kemudian barulah kita masuk kepada latihan. Okey. Yang ni anak-anak perlu suaikan. Tulis di dalam buku tulis, ataupun kalau ada kemudahan untuk print, boleh print. Kemudian suaikan keperluan, kerajaan. Semula Ustaz baca yang bahasa Melayu. Kepanasan, kerajaan, keperluan, kekusutan dan kenamaan. Okey, suaikan dengan ejaan Jawi. Yang kedua latihan ialah kelaskan perkataan mengikut imbuhan apitan yang betul. Okey, imbuhan apitan yang Ustaz terangkan tadi, kaf dan nun saja, kaf dan alif nun, dan kaf hamzah nun. Pilih yang mana satu mengikut kategori dia. Contohnya kepanasan. Kepanasan, yang pertama tu kepanasan, sama ada imbuhan ke dan an, alif nun ke, ataupun nun sahaja, ataupun hamzah nun di hujungnya. Ikut kategori, letakkan pada jadual di bawah. Okey, itu saja. Pilih kemudian letakkan mengikut kategori imbuhan ke dan an itu. Okey, yang ni pun kalau ada kemudahan untuk print, boleh print. Kalau tidak ada, salin semula di dalam buku tulis. Okey, Ustaz ulang sekali lagi. Yang ni boleh print ataupun boleh tulis. Yang ni pun boleh print ataupun boleh tulis. Tapi yang ini Ustaz minta awak semua wajib salin di dalam buku tulis kerana ini nota, ya. Wajib salin. Tapi kalau nak print tambah satu lagi pun boleh, tapi tetap wajib salin nota, ya. Yang latihan tadi, kalau dah print tak perlu lagi salin.
Kalau nak salin, boleh salin. Tapi tak perlu lagi. Kalau dah print, tak perlu lagi. Cuma bahagian nota ini sahaja Ustaz minta awak salin di dalam buku tulis. Itu saja penerangan Ustaz pada pembelajaran kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.